Assalamualaikum semua murid-murid tahun 5 UM. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, baiklah, pada hari ini cikgu ingin berbincang bersama dengan murid-murid mengenai asah minda. Okey, murid-murid boleh buka buku teks sains tahun 5, muka surat 162. Okey, baiklah murid-murid semua. Okey, murid-murid dikehendaki menyalin soalan berikut di dalam buku nota sains. Kemudian, murid dikehendaki menjawab setiap soalan tersebut. Okey, soalan yang pertama murid-murid, nyatakan maksud yang berikut. A. Haba. Okey, apakah maksud haba murid-murid? Haba ialah suatu bentuk tenaga yang dipindahkan kerana terdapat perbezaan suhu. Okey, apa pula maksud suhu? Ingat lagi ke tidak? Okey, suhu ialah darjah kepanasan atau darjah kesejukan sesuatu bahan. Okey murid-murid, dua perkara ni murid mesti ingat maksud haba dan juga maksud suhu. Okey, baiklah Sekarang soalan yang kedua, berapakah suhu air bagi A. Takat beku air? Ingat tak tu? Beku ni ais lah. Sejuk ais. Okey, rasa-rasa berapa murid-murid? Berapa? Okey, 0 darjah Celsius. Okey, berapa pula suhu takat didih air? Didih ni air yang menggelegak tu. Air mendidih. Panas sangat. Okey, jawapannya ialah 100 darjah Celsius. Soalan yang ketiga, fahami situasi di bawah dan jawab soalan yang berikut. A. Ravi tertinggal kunci basikalnya di tepi padang sekolah. Dia terkejut kerana kunci itu menjadi terlalu panas dan tidak dapat dipegang. Berdasarkan situasi ini, apakah yang menyebabkan kunci basikal Ravi menjadi terlalu panas? Okey murid-murid. Kenapa agaknya kunci basikalnya panas apabila dipegang? Okey, ingat pelajaran yang lepas. Okey, kunci adalah diperbuat daripada logam. Okey, besi. Okey, apakah sifat bahan bagi logam? Besi. Seperti sudu, kunci. Apa sifatnya? Siapa ingat? Sifatnya, ia boleh mengalirkan haba. Okey, jadi kita tengok apa jawapannya. Kunci basikal Ravi menjadi terlalu panas kerana menerima haba dari persekitaran. Maksudnya persekitaran di padang tersebut panas. Jadi kunci tersebut menerima haba. Baiklah, soalan 3B. Ana merendam botol yang berisi susu panas di dalam bekas yang berisi air paip sebelum susu itu diberikan kepada adiknya. Berdasarkan situasi ini, mengapakah Ana merendam botol itu? Okey, baiklah murid-murid. Bagus anak ni dia jaga adik dia dan dia tahu bagaimana cara nak beri susu kepada adik dia. Okey, mengapa Okey. Ana merendam botol yang berisi susu panas itu untuk membolehkan susu tersebut
kehilangan haba ke persekitaran. Ya, jadi adik dia taklah melecur lidahnya minum susu panas. Ya, pandai Ana. Sekarang kita telah sampai ke soalan nombor 4. Okey, sebelum itu cikgu ingin mengingatkan murid-murid hanya soalan nombor 1, 2 dan 4 sahaja yang murid perlu tulis dalam buku nota sains ya. Soalan 3 tak perlu. Okey, soalan nombor 4 ini. Okey, soalannya, graf di bawah menunjukkan perubahan suhu air apabila dipanaskan atau disejukkan. Okey, ada satu graf yang murid perlu lukis. Okey, murid lukis ya, gunakan pembaris. Ada 2 paksi. Okey, ada 2 paksi. Paksi yang bawah ini dipanggil paksi melintang. Okey, paksi melintang ini menunjukkan masa ya dalam unit minit. Okey, satu lagi paksi ialah paksi menegak. Okey, murid guna pembaris ya. Buat elok-elok kemas-kemas. Paksi yang menegak ini ialah menunjukkan suhu. Okey, ada 2. Okey, yang ini warna merah ya, air dipanaskan. Okey, ini air dipanaskan. Manakala yang warna biru, air disejukkan. Cikgu harap murid dapat memahami graf ini. Okey, ini ialah soalan untuk graf. A. Apakah pola perubahan suhu air ketika air disejukkan? Okay, soalan minta pola. Ya. Soalan B pun minta pola. Okey, sebelum cikgu beri penerangan lebih lanjut, cikgu ingin memberi ingatan kepada murid jika soalan minta pola hanya ada 2 jawapan sahaja. Sama ada menaik atau menurun. Ya, itu saja. Okey, kita tengok A. Dia minta pola suhu air ketika air disejukkan. Okey, ketika air disejukkan ialah yang ini. Cuba perhatikan. Macam turun bukit kan? So, jawapannya ialah menurun. Cuba perhatikan. B pula, perhatikan suhu air ketika air dipanaskan. Yang inilah. Yang ini macam naik bukit kan? Macam naik bukit. So, apa jawapan dia? Jawapan dia meningkat ataupun menaik ataupun bertambah. Boleh salah satu. Mana-mana. Okey. C. Apakah takat didih air dalam graf di atas? Mana satu? Boleh tahu tak mana satu yang telah menunjukkan air telah mencapai takat didih? Cikgu akan tandakan. Ni. Cikgu akan tandakan. Yang ini. Di mana suhu tu dah mendatar. Dah mendatar. Okey, tu. Cuba tengok pada palang yang menegak. Menunjukkan nilai berapa tu suhu. Nampak tak? Jawapannya 100 darjah Celsius. Okey, soalan D. Pada minit keberapakah suhu air mencapai takat didih air dalam aktiviti ini? Soalan minta minit. Tahu minit. Bukan suhu. Jangan tersilap. Okey. Cuba perhatikan. Tengok pada paksi yang melintang. Nampak tu?
25. Nampak? Tu. So, jawapannya pada minit ke-25. Soalan seterusnya, pada minit ke berapakah suhu air dipanaskan dan disejukkan adalah sama? Okey, soalan minta di minit ke berapa? Ya, soalan minta minit ya. Okey. Suhu sama, berarti dia di sini. Nampak tak ni? Cikgu tandakan ni. Di sini. Okey, minit ke berapa ni? Kalau minit kita nak tengok paksi mana? Paksi yang melintang ke paksi yang menegak? Ya, kita tengok paksi yang melintang. Tengok tu. Minit ke berapa tu bawah tu tulisannya tu? Minit ke pada minit ke-15. Ya, sama. 60 darjah Celsius. Okey. Soalan akhir sekali, apakah hipotesis yang dapat dibina berdasarkan pola perubahan suhu air? Okey, soalan minta hipotesis. Okey. Macam mana cara nak buat hipotesis? Okey. Jika air menerima haba, suhu akan meningkat. Jika air kehilangan haba, suhu akan berkurang. Okey, murid-murid, inilah jawapan hipotesis bagi eksperimen yang telah dijalankan yang berdasarkan graf. Okey, untuk menjawab hipotesis mesti ada fakta ya, fakta berkaitan punca suhu air meningkat. Kenapa suhu air meningkat? Sebab air itu menerima haba kan? Yang kedua, apa punca suhu berkurang? Puncanya air tersebut kehilangan haba. Jadi ini ialah contoh jawapan hipotesis yang betul. Okey, murid-murid bolehlah salin di dalam buku tulis nota sains.